أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Khairul Radhi. Ahlan wa sahlan pada semua sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ini sekali lagi kita dapat berhimpun dalam ruangan kuliah Maghrib, kuliah Ta'mim Maghrib yang dianjurkan oleh Pusat Islam dan Jawatankuasa Masjid Saidina Abu Bakar Ritan. Diharap pada sidang pendengar dapat mendengar suara saya dengan jelas. Ahlan wa sahlan, Alif Rashidi. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jangan lupa tuan-tuan perempuan untuk like dan share program Takmir Masjid Saidina Abu Bakar ini sebelum kita memulakan kuliah tafsir. Dan kita akan menyambung pada malam ini insya-Allah pada ayat yang ke-11 daripada surah Al-Baqarah. Terima kasih Alif Rashidi. Minta tuan-tuan perempuan untuk share program ni Majlis Ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan golongan yang mendapat saham yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, man dalla ala khairi ka fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan ke arah kebaikan, maka seolah-olah dia melakukannya. Jadi insya-Allah tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita menyambung tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. Sebelum ini kita telah membahaskan ayat yang ke-10 daripada surah Al-Baqarah. Masih lagi kita membicarakan berkenaan dengan kriteria atau sifat-sifat orang-orang munafikun seperti mana yang disifatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran pada 13 ayat yang pertama, 13 ayat daripada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20 membicarakan secara terperinci berkenaan dengan sifat-sifat orang-orang munafikun. Antaranya adalah 6 sifat. So sebelum ni kita telah membahaskan tentang satu sifat mereka, iaitu mereka ini suka menipu. Seperti mana yang disebutkan pada ayat yang ke-8, seperti mana yang kita sebut pada minggu lepas. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di kalangan manusia, di antara manusia yang disangka orang-orang beriman, ya, tapi hakikatnya mereka tidak beriman. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu langsung tidak beriman. Itulah hakikatnya orang-orang munafik, yang mereka berpura-pura, ya, menzahirkan keimanan tetapi sebenarnya hakikatnya mereka menyembunyikan kekufuran. Dan kita telah bahaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan nifaq ataupun munafik, seperti mana yang berlaku pada fasa selepas hijrah Nabi SAW di Madinah dan selepas berlaku peperangan Badar.
Jadi hakikatnya orang-orang munafik ini, mereka ini sangat sulit untuk dihadapi lah, sebab mereka ni musuh dalam selimut. Orang-orang beriman sangat bingung terhadap sifat-sifat mereka ini. Perwatakan mereka, lahiriah mereka, zahir mereka seperti orang beriman, pakaian mereka seperti orang beriman. Bahkan percakapan mereka pun lantang, nampak mereka mengaku mereka beriman, semangatnya nampak lebih. Tapi hakikatnya, dalamannya Allah SWT mengetahui. Sebab itu insya-Allah kita akan membahaskan pada ayat yang ke-11. Dan sebelum itu Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-10, kerana apa mereka itu bersifat begitu? Kerana mereka ini mempunyai penyakit dalam hati mereka, fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit ini ada dua tafsiran. Antara yang disebut adalah oleh para mufassirin adalah penyakit syak, yang ragu terhadap apa yang dibawakan oleh baginda Nabi SAW, dan Allah menambah keraguan mereka, fazadahumullahu marada. Dan yang kedua tafsir oleh golongan mufassirin, antara yang disebut adalah yang dimaksudkan penyakit ini adalah penyakit riya. Ini suka menunjuk-nunjuk, suka nampak menghiaskan di luaran, tapi hakikatnya dalamannya berkarat. Dalamannya penuh dengan kekufuran. Dan mereka ini sebenarnya hakikat mereka, amalan mereka tidak diterima oleh Allah SWT, kerana hakikatnya yang penting dalam amalan kita ini adalah dalaman itu dahulu. Sebab itu Nabi SAW sebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik, maka baiklah amalan dia, insya-Allah, ya. Maka amalan dia insya-Allah akan menjadi baik. Jadi pada ayat yang lalu kita dah sebut asbab kita ni ragu. Kita kena menghilangkan keraguan kita dengan menimba ilmu yang yakin. Sebab itu kita diminta untuk menambah ilmu, terutamanya ilmu fardu ain. Kita kena mendalami ilmu fardu ain. Kerana bila kita tidak mendalami ilmu fardu ain, nanti kita akan ditimpa kejahilan. Dan bila kita dalam kejahilan, kita akan ragu terhadap amalan-amalan kita. Dan apabila kita mula berani bercakap dalam keadaan jahil, Allah Ta'ala akan menambah keraguan. Demikianlah bila kita mula memandai-mandai bercakap tanpa ilmu, maka Allah SWT akan menjadikan kita meningkat keraguan yang ada dalam diri kita, iaitu penyakit, seperti mana disebut dalam ayat ini. Dan pada ayat yang ke-11, insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang ke-11. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ayat yang ke-11 dan ke-12. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerosakan di atas muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang melakukan kerosakan, tetapi mereka tidak sedar. Tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini lagi satu kriteria orang-orang yang mempunyai sifat nifaq. Mereka ini tidak boleh ditegur kesalahan mereka. Apabila ditegur, mereka akan menemplah. Mereka akan mengatakan mereka ini lebih pandai, mereka ini adalah lebih diberi hidayah. Buktinya pada ayat yang ke-12, 11 dan ke-12 ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Tuan-tuan perhatikan ayat qila lahum, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila dikatakan kepada mereka, siapa yang mengatakan? Di sini kalau kita lihat, ini seolah-olah majhul, tidak mengetahui siapa yang mengatakan. Sedangkan di sini disebut
sahabah yang mana mereka melihat golongan munafikun ni melakukan. Nampak mereka ini pakaian mereka seperti orang beriman, mereka bersyahadah. Tapi perwatakan mereka, sifat mereka ni seolah-olah sifat mereka ini nampak tidak menyebelahi orang-orang mukmin, dan mereka menumpahkan kesetiaan mereka kepada orang-orang kufur. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum ini mereka melihat perwatakan pelik di kalangan orang-orang munafik ini di Madinah, dan mereka telah menegur. Dan ini apa tu hakikat yang tersirat dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah. Allah menggunakan perkataan wa iza ini, dan apabila, maksudnya setiap kali apabila kita melihat sesuatu kemungkaran berlaku di depan mata kita, maka hendaklah kita berinteraksi dengan apa yang kita lihat itu, sama ada kita mencegah kemungkaran, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Inilah seperti mana yang disebut oleh baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, iaitu man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di kalangan kamu melihat satu kemungkaran, satu kezaliman, hendaklah dia mengubah dengan tangannya, dengan kuasanya yang ada. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dengan lidahnya, dengan menasihatinya. Dan sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah semampu sekadar di dalam hatinya, iaitu dia tidak redha kezaliman yang berlaku di depan matanya. Dan setengah ulama mengatakan dia tidak redha dan dia telah berhijrah daripada majlis itu, ataupun berhijrah daripada tempat, membuktikan tidak redanya terhadap kezaliman dan kemungkaran itu. Dan itulah yang dikatakan selemah-lemah iman. Jadi ayat ini secara tersirat kita lihat, walaupun kita tengok sifat orang munafik itu, mereka ni suka tidak mengaku kesalahan mereka, tapi kita kena ingat pada awal ayat ini Allah Ta'ala sebut la tufsidu fil ardh, semangat melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu telah dilakukan golongan awal para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka sentiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita pun boleh mengambil faedah daripada ayat ini, ya. Tak kiralah orang-orang yang melakukan kesilapan, kesalahan itu adalah orang-orang yang dekat di kalangan kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, maka kita kenalah menegurnya dengan cara yang mau'izatul hasanah, dengan cara yang baik. Yang penting kita menegur, menasihatinya, ada teguran dengan kasih sayang, ya. La tufsidu fil ardh, janganlah kamu melakukan kerosakan atas muka bumi. Apa yang dimaksudkan kerosakan? Apa yang dimaksudkan kerosakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini? Seperti mana disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, mengatakan tafsir Ibn Katsir mengatakan yang dimaksudkan dengan kerosakan ini adalah kekufuran dan kemaksiatan, ya. Sa'di menyebut dalam tafsir dia, maksudnya mereka ini menyebar-nyebarkan rahsia kaum mukminin kepada musuh-musuh mereka, dan mereka memberikan kesetiaan mereka kepada orang-orang kafir. Dan mereka ni hakikatnya sangat lunak kepada orang-orang kafir dan sombong dan tegas terhadap orang-orang mukmin. Nampak depan Rasulullah baik, tapi sebenarnya hakikatnya mereka ini telah melakukan kerosakan dengan menyebarkan rahsia kaum mukminin. Sepatutnya tidak boleh disebarkan rahsia orang-orang beriman kepada musuh-musuh orang-orang beriman, tapi mereka ni menjadi batu api. Dan ada di kalangan tafsir para mufassirin mengatakan mereka ini tidak menghentikan pengajian mereka yang mereka menuntut agama di kalangan pendeta-pendeta Yahudi, kerana golongan ini asalnya telah mempelajari ilmu agama dengan pendeta-pendeta Yahudi sebelum kedatangan Nabi SAW. Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan Nabi telah menang dalam peperangan Badar dengan para sahabat radhiyallahu anhum, Nabi membuka negara Islam Madinah, dan segolongan besar daripada kaum Aus
Aus dan Khazraj ini, mereka memeluk Islam, dan di kalangan mereka dinamakan sebagai golongan Ansar. Manakala segelintir daripada mereka ini berpura-pura memeluk Islam, itulah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Dan mereka ini sebenarnya pada awal mereka telah mempelajari kitab-kitab perjanjian lama daripada orang-orang Yahudi. Mereka mempelajari agama daripada orang Yahudi. Apabila mereka memeluk Islam, orang-orang para sahabat apabila mereka memeluk Islam, mereka meninggalkan kitab-kitab dahulu, kerana apabila mereka telah beriman kepada Rasulullah SAW, maka ini adalah Rasul yang terakhir. Rasul yang terakhir menasahkan ajaran-ajaran yang lama. Jadi Al-Quran menasahkan, memansuhkan syariat-syariat yang lama. Pernah satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu membelik kitab Taurat, dan Nabi SAW kelihatan merah padam muka Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, kalaulah Nabi Musa diutuskan sekarang, beliau akan mengikut aku, iaitu mengikut ajaran Nabi SAW. Menunjukkan pada hari-hari diturunkan syariat, maka secara asasnya di sini Islam melarang, dalam konteks syariat sedang turun, hendaklah kita menuntut ilmu itu kepada syariat-syariat yang terbaru yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka para sahabat, mereka telah menghentikan pengajian mereka yang pada hakikat mereka sebelum mereka beriman dahulu, mereka telah pergi pada orang Yahudi. Tetapi orang-orang munafik ni masih kekal pergi pada orang Yahudi. Mereka pada pagi hari pergi belajar kepada pendeta-pendeta Yahudi, dan pada waktu petang mereka belajar dengan Nabi SAW. Lalu apabila mereka belajar dengan Nabi SAW, mereka balik dan mereka mengkhabarkan apa yang mereka dapat daripada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka telah banyak membongkarkan rahsia-rahsia orang-orang beriman, sahabat-sahabat Nabi SAW kepada musuh-musuh Allah, iaitu di kalangan orang Yahudi, orang-orang musyrikin. Dan itu yang dimasukkan dengan kerosakan ini. Apabila diketahui oleh sebagian orang-orang beriman di kalangan sahabat, mereka kata, la tufsidu fil ardi, janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Lalu mereka mengatakan, qalu innama nahnu muslihun, mereka mengatakan kami hanya senya. Kalau kita sebut perkataan innama ini, maksudnya tidak membawa maksud yang lain, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, hanya senya. Kita terjemah hanya senya, setiap amalan itu bergantung pada niat. Jadi ini kita terjemahkan, sesungguhnya hanya saja kami melakukan kebajikan. Maksudnya tidak ada maksud buruk langsung. Kami ni sedang buat perkara yang baik. Inilah hakikat kesombongan dan takburnya mereka ni. Kita sebagai orang yang beriman, sepatutnya bila mendengar teguran daripada seorang, apa yang patut kita buat, kita sepatutnya muhasabah. Tetapi mereka lantas menempelak, qalu innama nahnu muslihun, kami hanya buat benda baik. Kami nak buat benda baik, tapi mereka tidak langsung bermuhasabah. Dan mereka mensucikan diri mereka sendiri. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, larangan kepada orang-orang yang suka menyucikan diri mereka sendiri. Seperti mana disebut dalam surah An-Najm. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, allazina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maksudnya, iaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu,
maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi ayat ini Allah Ta'ala menegur kita bahawasanya kita kena sentiasa bermuhasabah terhadap diri kita. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila kita melakukan kesalahan, hendaklah kita lekas-lekas mohon ampun. Jangan lekas-lekas kita mengatakan segala tindakan kita semuanya benar. Kita mendabi dada, semuanya keputusan kita benar. Sebab itu dalam Islam ada konsep musyawarah. Bila kita mengambil satu keputusan, bila seorang yang mengkritik keputusan kita ataupun menegurnya, hendaklah kita mendengar dengan baik. Nabi SAW juga menerima pandangan daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi apa yang disifati oleh orang-orang munafik ini adalah memberi pengajaran kepada kita bahawasanya kita hendaklah selalu mendengar teguran orang, ya, bersedia untuk dikritik, bersedia untuk ditegur. Kerana bila kita mengambil sikap demikian, maka kita akan menghilangkan sikap takabur, sombong yang ada dalam diri kita. Dan kita menjauhi sifat suka mensucikan diri kita. Fala tuzakku anfusakum. Allah Ta'ala sebut, janganlah kamu mensucikan diri kamu sendiri. Seperti mana dilaku orang munafik, innama nahnu muslihun. Kami hanya buat benda yang baik. Mereka mengatakan kami baik dengan orang-orang beriman dan kami juga baik dengan orang Yahudi. Apa salahnya baik dua-dua? Apa salahnya kami pergi bergaul dengan mereka? Nampak daripada zahir mulut mereka ni nampak betul, tuan-tuan. Memang dari segi logik mereka ni nampak mereka ni menggunakan logik akal mereka nak mengatakan mereka ini seorang yang wasati, seorang yang baik dengan semua orang. Islam tidak menghalang kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Tetapi hakikatnya kebaikan yang mereka nampak itu kebaikan yang batil, iaitu mereka mempelajari agama, kitab-kitab Taurat yang telah diselewengkan oleh orang Yahudi. Maka ini satu benda yang bertentangan dalam syariat Islam. Kita dalam syariat Islam ini tidak salah kita bergaul dengan orang-orang yang bukan Islam. Bahkan kita kena bergaul dan berdakwah kepada mereka. Tapi kalau kita mula mempelajari agama mereka dengan alasan semua agama itu benar, maka kita telah menempa satu malapetaka. Dan hakikatnya pada zaman moden ini disebut sebagai golongan liberal, yang mereka mengatakan semua agama adalah betul, ya, semua agama adalah benar, ya. Jadi mereka mengiktiraf semua agama. Yang inilah kita nampak, seolah-olah nampak mereka ni seorang yang adil, seorang yang kata fleksibel, yang boleh membuka minda mereka. Tapi hakikatnya mereka ini sebenarnya berada dalam kebatilan, ya. Sebab itu dalam Islam ni, tuan-tuan, kita kena mengetahui sesuatu yang benar itu benar apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul. Kalau kita nampak sesuatu benar itu, apabila kita nampak benar bukan mengikut acuan Al-Quran dan Hadis, maka kita takut-takut kita akan terseleweng, tuan-tuan. Sebab itu Allah kata, jangan kamu mensucikan diri kamu. Kamu jangan rasa kamu betul. Kamu semak pendapat kamu semak apa yang kamu lakukan, ya. Ini satu pengajaran bagi kita, ya. Apabila kita baca ayat ini, jangan kita pantas mengatakan kita dah kaji dengan kajian yang sangat tepat. Mungkin kajian kita silap. Orang boleh menyangkal dengan kajian kita. Sebab itu kita dalam bicarakan hal ilmiah, kita boleh bicarakan, tapi jangan kita mendabik dada kita lah yang benar, ya. Kita kena ada sifat tawaduk. Lihat orang-orang munafik ni, mereka mengatakan qalu innama nahnu muslihun, kami hanya buat benda baik saja. Lalu Allah menempelak mereka, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, ya. Allah Ta'ala menempelak mereka dengan mengatakan, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerosakan, tetapi mereka tidak sedar, tetapi mereka tidak menyedari. Inilah hakikat, seperti mana disebut oleh Ibn Katsir rahimahullah.
mana yang dinukilkan oleh Ibnu Jarir mengatakan dengan demikian orang munafik itu memang melakukan kerosakan di muka bumi dengan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, melanggar larangannya serta mengabaikan kewajipan yang dilimpahkan kepadanya. Mereka ragu terhadap agama Allah padahal seseorang tidak diterima amalnya kecuali dengan membenarkan dan meyakini agama Allah tersebut. Mereka juga mendustai orang-orang mukmin melalui pengakuan kosong mereka. Padahal keyakinan mereka dipenuhi oleh kebimbangan dan keraguan serta dukungan dan bantuan mereka terhadap orang-orang yang mendustakan Allah, kitab-kitab dan rasul-rasulnya untuk menghadapi para wali Allah jika mereka mendapatkan jalan untuk itu. Demikian itulah kerosakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di muka bumi sementara mereka mengira telah mengadakan kebaikan. Dan mereka mendahulukan orang-orang kafir. Kebajikan orang-orang kafir bahkan mereka meninggalkan orang beriman. Ini juga termasuk pada amaran yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Anfal ayat 73, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Adapun orang-orang kafir, sebahagian mereka menjadi pelindung sebahagian yang lain. Jika kalian, wahai kaum muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, nescaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dengan kerosakan yang besar. Dan mereka ini, orang munafik ni, menjadikan orang-orang kafir, yang dimaksudkan kafir harbi ini, sebagai penolong-penolong mereka, sebagai idola-idola mereka. Dan mereka memandang leki orang beriman, mereka memandang rendah orang beriman. Sebab apa? Mereka pun tidak beriman sebenarnya. Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam seperti mana yang Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 144, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Kalau ada orang beriman, kita angkatlah orang beriman. Orang beriman yang adil, yang ada kepakaran, profesional, ada bakat, kita angkat. Tapi ini dah adalah fiqah, masalah fiqah lah. Tidaklah maksudnya menyalahi kita mengangkat orang-orang belum bukan Islam ni sebagai pemimpin. Tapi dalam konteks ini menjadikan penolong, wali dalam hal agama mereka, dalam keadaan mereka mengabaikan orang beriman. Mereka lebih percaya orang kafirin, orang musyrikin lebih daripada orang beriman. Yang ini yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah hakikatnya kerosakan yang mereka telah lakukan. Dan Allah Ta'ala sebut hakikat kejahilan, balasan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka itu, walakin la yash'urun. Mereka itulah yang melakukan kerosakan, dan yang paling hina adalah mereka tidak menyedari sebenarnya mereka lah yang telah melakukan kerosakan. Ya, ini yang seperti mana yang kita sebut, orang munafik ni susah nak berubah, tuan-tuan. Sebab bila dia tak mengaku kesilapan, dia susah nak bertaubat. Dia disebut sumun bukmun umyun fahum la yarji'un dalam konteks orang yang munafik. Mereka buta, pekak, ya, mereka bisu, dan mereka sekali-kali tidak akan kembali. Walamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kalau mereka bersifat ragu dan mereka menggelincirkan hati mereka, nescaya Allah lagi jauh menggelincir hati mereka, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jadi bahaya, tuan-tuan, kalau hati ni kita tidak mudah untuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan banyak bermuhasabah diri kita. Takut-takut hati kita menjadi hitam dan takut-takut kita tidak boleh menerima teguran. Ini di samping kita semak diri kita lah, tuan-tuan. Kita baca ayat Quran ni, cerita pasal orang kafir, orang munafik ni, bukannya kita nak tengok siapa orang munafik, siapa orang kafir.
sifat orang kafir itu ada pada sebahagian orang Islam, tapi kita tak sedar. Ya, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Walaupun ayat ni Allah Ta'ala sebut perihal orang-orang kafir, tapi ramai juga orang Islam yang macam ni. Mereka tahu selok-belok ilmu tentang kehidupan duniawi, apa saja kepakaran tentang hal-hal dunia mereka boleh mampu belajarnya. Susah payah mereka belajarnya, kepakaran-kepakaran duniawi. Islam memang galakkan kita dapat kepakaran-kepakaran duniawi, tak salah. Tapi mereka sanggup bersusah payah. Wahum bil akhirati hum ghafilun. Tapi yang malang, yang Allah Ta'ala murka adalah pada urusan akhirat mereka. Mereka sering lalaikan. Mahir dalam bidang teknologi, mahir dalam bidang apa saja, itu tak salah, memang Islam suruh kerja. Tapi dalam hal akhirat, lihatlah berapa orang yang nak belajar ilmu agama. Lihatlah berapa ramai orang nak belajar ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis. Ya, kita tengok berapa ramai yang serius nak belajar. Tapi kalau majlis-majlis ceramah, yang apa tu, persembahan, lawak, hiburan, kalau benda-benda yang melekakan, Masya Allah sangat ramai, penuh. Tengoklah kita, sedangkan Allah Ta'ala sebut wal akhiratu khairun wa abqa. Apa yang lebih baik itu adalah akhirat. Akhirat yang lebih baik dan kekal. Bila kita masuk ke dalam zon akhirat itu, kita tidak akan boleh kembali ke dunia dan memperbaikkan amalan kita. Tak boleh. Janganlah kita tertipu dengan hiburan, dengan godaan yang ada di dunia ini. Nanti kelak kita akan menyesal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah suruh kita berbekal-bekal di dunia ini, kerana sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. InsyaAllah tuan-tuan, kita lanjutkan pada ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Maksudnya, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang bodoh. Mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui. Yang ini satu lagi sikap orang-orang yang mempunyai sifat nifak. Mereka suka memperbodohkan orang, mereka mempelecehkan orang. Taklah tadi belagak pandai, merasakan mereka suci, mereka lah semua yang betul. Dan satu lagi suka meremehkan orang. Kita jaga-jaga tuan-tuan, kalau kita ada sikap-sikap begini. Leka-leka beristighfar, muhasabah diri kita. Jangan mudah melekehkan orang. Taklah sebut dalam surah Al-Hujurat, apa Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an takunu khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olokkan orang beriman di kalangan lelaki, di kalangan kamu. Boleh jadi orang yang kamu olok-olokkan itu lebih baik daripada kamu. Dan janganlah kamu mengolok-olokkan golongan perempuan di kalangan kamu. Boleh jadi mereka itu lebih baik daripada kamu. Jadi jangan kita memperlekehkan, memperbodohkan orang. Apa yang dilakukan oleh orang munafik ini? Wa iza qila lahum aminu kama amana an-nas. Ini tanggungjawab melakukan amar ma'ruf, Para sahabat mereka mengatakan kepada orang-orang munafik ini, apabila dikatakan kepada mereka, apa rahsia yang Allah sebut wa iza qila lahum tadi, wa iza qila lahum.
Allah tak sebut orang beriman berkata. Ini menunjukkan tugas amal ma'ruf dan nahi mungkar ni kita perlu merasa terpanggil untuk melakukannya. Jangan kita tunggu ustaz. Jangan kita tunggu orang soleh yang buat. Kalau kita tengok orang buat maksiat dekat tempat kita, kawasan kita, kita kata nanti tunggu imam lah. Kita tunggu lah lain. Ini tak betul caranya. Allah kata wa iza qila lahum, apabila dikatakan siapa-siapa yang merasa diri mereka beriman, yang merasa panggilan iman tu, mereka rasa mereka ada sebis iman dan mereka melakukan amal ma'ruf dan munkar. Siapa-siapa boleh melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Bapa kepada ayah kepada anak, kepada jiran tetangga, komuniti kita, siapa saja kita boleh menegur. Tapi tegur dengan cara yang betul. Ya. Maka Allah Taala meletakkan nampak majhul dekat sini. Tak tahu siapa yang menegur. Tapi hakikatnya adalah orang-orang beriman di kalangan para sahabat. Mereka mengatakan, hendaklah kamu beriman seperti mana orang beriman. Itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka beriman. Mana mereka ini bila mempelajari satu ilmu daripada Nabi SAW, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami lakukan amal. Itu je kerja para sahabat. Tak ada mereka suka mempelekehkan ataupun tunggu kajian dulu menurut akal kami. Apa yang Rasul kata ni betul ke, kami nak kaji dulu. Tak ada. Mereka dengan laju, dengan pantang mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Adapun orang-orang yang syirik, orang-orang kafir, orang munafik, mereka mengatakan sami'na wa asayna, kami dengar dan kami derhaka, kami ingkar. Mereka mengutamakan nafsu mereka. Mereka mengutamakan akal mereka daripada wahyu. Mereka mengatakan kedudukan Nabi Muhammad SAW ni seperti mana mereka. Dia juga berfikir seperti manusia. Memang manusia, Nabi SAW itu manusia. Tapi apabila wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, Nabi itu tidak bercakap dengan hawa nafsu dia. Bila dia cakap tentang hal-hal agama, itu adalah syariat yang diturunkan, wahyu yang diturunkan kepadanya. Tapi bila orang yang tidak menjaga adab dengan Nabi SAW, mereka kata sama saja. Lalu dia mengatakan mereka pun bagus. Ada kalanya Nabi salah, ada kalanya mereka benar. Sebab itu mereka rasa mereka pandai. Lalu bila dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik ni, para sahabat menegur orang-orang munafik, hendaklah kamu beriman macam mana orang lain beriman. Maknanya dengar, kamu kena tumpukan belajar pada Nabi je, jangan belajar pada orang lain. Jangan kamu menimbulkan huru-hara di kalangan orang beriman. Jangan kamu bongkarkan rahsia orang beriman kepada orang-orang Yahudi. Kamu kena beriman macam mana orang beriman tu beriman. Buat dan amal. Bila diminta untuk melakukan sesuatu, terus buat. Solat berjamaah, mereka jaga. Orang munafik dia jaga solat jemaah, tapi pada solat yang gelap-gelap gelita ni dia hilang. Zuhur, asar dia ada, maghrib dia ada, sebab dia sama-sama lagi. Tiba dua waktu solat dia hilang. Itu solat isyak dan solat subuh. Sebab gelap kan. Nama Nabi mana lampu-lampu pun sama-sama je, jadi dia hilang lah. Kalau waktu-waktu yang orang nampak dia ada. Memang dia buat amalan nak menunjuk saja. Nak supaya manusia sedar. Dia makan riak. Yang mana Allah tidak akan menerima amal-amal sebegini. Mereka melakukan bukan mendapat redha Allah, tapi kerana mendapat pujian manusia. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Mereka mengatakan, apakah patut kami beriman macam mana orang-orang bodoh itu beriman? Tengok tak? Lancang betul mulut mereka ni. Terus cakap bodoh terus. Kalau cakap tak pandai, dia lembut sikit lah kan. Cakap, apakah kami nak beriman macam mana orang bodoh itu beriman? Siapakah yang dimasukkan dengan orang bodoh? Kama amana sufaha. Yang dimasukkan orang bodoh dekat sini, seperti mana dikatakan oleh Ibn Katsir rahimahullah, adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka kata para sahabat itu bodoh. Terutamanya golongan muhajirin, mereka kata kan. Apalah,
Mereka ni kalangan muhajirin ni ada yang kaya raya kaya raya. Dia datang ikut Nabi SAW tu jadi apa-apa perdana. Seperti mana Mus'ab bin Umair yang kaya raya di Mekah, Suhaib yang kaya di Mekah, yang dibuang oleh keluarganya, yang meninggalkan kesenangan. Ada harta benda tapi meninggalkan kesenangan semata-mata nak ikut hijrah bersama Nabi SAW. Lalu orang munafik yang sayangkan harta dan yang mana mereka memandang pada kebendaan, mereka kata ni puak-puak bodoh lah. Dia kata bodoh, kau hidup senang-senang, lepas tu kau pergi ikut orang orang yang tak ada apa ni. Dia kata Nabi Muhammad tu tak ada apa. Lepas tu mereka kata mereka ni puak-puak bodoh. Kan? Puak-puak bodoh. Maknanya ada harta, tinggal harta. Patutnya dunia ni kita kena kecapi nikmati lah. Mereka cakap memang pandai lah. Dia kata dunia ni pun Tuhan bagi kita kena nikmati. Kan akhirat tu dia kata belum pasti lagi. Tengok. Akhirat tu belum datang lagi. Dunia ni kita kecapi tu. Tengok nampak dia punya cakap tu. Memang cara orang tak beriman dia cakap. Jangan kita terberdaya dengan pemikirannya macam ni. Ya. Enjoy lah dulu kat dunia. Tak apalah kita ni muda lagi. Enjoy lah dulu. Takkan kita nak pergi masjid tu. Takkan kita nak dengar kuliah. Ini kuliah ni macam orang lepas pencen baru pergi kuliah. Sebab kita tak tahu makhluk yang bernama mati tu boleh datang bila-bila masa saja. Ya, orang muda pun boleh mati. Bila mati kita tak boleh hidup balik. Sebab kehidupan kita ni hanya sekali yang Allah berikan. Jangan kita terberdaya dengan pemikiran begini, kerana ini pemikiran orang munafik. Mereka takkan selamat di akhirat kelak. Ya, mereka mengatakan orang yang beriman ni meninggalkan harta, berjuang di jalan Allah, korbankan jiwa, sanggup meninggalkan harta. Seperti mana mereka ini kalau masuk peperangan, orang-orang munafik mereka nak harta rampasan perang. Yang di-highlightkan dalam pemikiran mereka, fikir harta rampasan perang. Dengan para sahabat, mereka memikirkan untuk menegakkan kalimah Allah. Mereka mengimpikan mati syahid. Tapi orang-orang munafik mereka takutkan mati. Mereka duk follow belakang. Yang orang Islam dah menang, mereka kutip. Bila dapat harta rampasan perang, mereka pula yang ke depan. Mereka pula yang sibuk-sibuk nak mengagi. Bila berlaku seruan untuk pergi peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni perjalanan yang jauh tuan-tuan. Lebih kurang dalam 700 lebih kilometer. Kita tengok dalam peta di semenanjung Tanah Arab di Madinah, jarak ni dengan Tabuk lebih kurang 700 lebih kilometer. Nabi SAW berjalan kaki di musim yang panas daripada seruan jihad untuk menentang tentera Rom di sepadan sana, di Tabuk sana. Tetapi orang munafik mula menjawabkan diri mereka. Mereka mengatakan, habislah kita punya sekarang ni musim untuk menuai hasil, kan, buah-buahan. Memang sekarang kan tuan-tuan kan, musim durian kan, semua orang dah gila durian, kan. Sampai dah tak fikir dah nak berasak-asak dah, kan. Berbuk durian kan, tak fikir, dah tak sedar dah tengah COVID sekarang. Dah lupa daratan. Jadi pada zaman dahulu, orang munafik dia menimbulkan hasutan kepada orang beriman ni. Rumah kita dah nak masak, kalau kita pergi ni, pergi Tabuk tu bukan dekat, jauh. Pergi tu mungkin masa setengah bulan kan. Bila balik je hasil dah habis. Nak tunggu lagi musim kurma ni masak setahun. Jadi kita akan rugi kalau kita tak kutip. Tengok orang yang berfikiran sayang harta, mereka tak fikir kehidupan ni luas sehingga kehidupan akhirat. Berapa kali dia sebut dalam Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tu lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih kekal. Tapi orang yang diliputi hati mereka pada sayangkan dunia, takutkan mati, mereka akan highlightkan kesenangan dunia. Dan mereka mula beralasan kepada apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan perintah jihad. Lalu mereka mengatakan orang-orang yang tak sayangkan nyawa ni, mata-mata nak pergi berjihad ni, orang-orang yang bodoh. Orang yang berhijrah tinggal kesenangan mereka di Mekah itu orang yang bodoh. Kenapa kami nak beriman macam mana cara mereka beriman? Lalu Allah Ta'ala membalas,
Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Allah kata, Allah balikkan balik sifat bodoh tu pada mereka. Apa maksud bodoh ni tuan-tuan? As-sufaha ni jamak kepada safih. Jamak kepada safih. Seperti mana al-hukama jamak kepada hakim. Iaitu orang yang lemah pemikirannya serta sedikit pengetahuannya. Sebab dia belagak pandai. Dia kata orang sahabat Nabi ni orang yang tak bijak, orang luar pendul, orang tak pandai, suka memperbodohkan orang lain. Kalau kita mempunyai sifat macam ni, ketahuilah kita mengakhiri sifat nifaq. Biarlah kita tawaduk, tuan-tuan. Macam ulama'-ulama' kita tawaduk, tuan-tuan. Tawaduk ulama'-ulama' kita sampai tak sedar watak dia sebagai ulama' sebenarnya seorang yang alim. Seperti mana yang disebutkan oleh para cendekiawan Islam, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Man dakhala fi shibril awal takabbara. Barang siapa yang masuk pada jengkal yang pertama, maka dia akan sombong, takabbur. Tak pernah belajar ilmu, dia dah belajar, boleh hadir kuliah sekali, boleh hadir dalam majlis ilmu sekali, dia mula sombong, takabbur. Dia kata engkau ni cukup-cukup lah lara. Dia mula dah, baru sekali dia mula dah, dia dah mula belagak dah. Kau tengok aku. Seperti mana apa yang berlaku baru-baru ni kan, ada video orang yang nak menyampaikan bantuan kepada ibu-ibu yang miskin, tetapi menunjukkan kebaikan mereka. Apa yang dia nak? Mengatakan anak saya ni belajar ni, saya boleh tahu siapa yang tak sembahyang. Kalau nak bantu orang miskin, bantu ajalah. Bantu aja. Tak perlu kita nak mengaib-aibkan orang. Tak perlu nak mengatakan kita ni pandai, kita boleh baca apa dalam hati orang. Ini satu sifat menunjuk-nunjuk. Kalau kita pun ada macam tu pun, kalau orang alim kita ada sifat macam tu pun, dia tak akan menunjuk. Ramai yang saya jumpa orang alim dan nampak ada tanda-tanda kasyaf, tapi mereka tidak suka memalukan orang lain. Daripada kata-kata dia kita tahu ini seorang yang kasyaf ni, orang yang Allah Ta'ala buka mata hati dia. Bukan orang yang suka mengaib-aibkan orang. Saya tahu siapa tak semayang, saya tahu ibu tak semayang. Ini semua ni. Lepas tu tunjukkan kebaikannya. Saya tengok anak saya ni, ni belajar Mekah ni apa sebenarnya. Nak apa? Apa kaitan? Kita nak apa? Kita nak dakwah orang, nak boleh pahala, nak selamatkan orang daripada kemiskinan kepada senang, nak menggembirakan hati orang. Kalau kita memberi dalam keadaan kita menghina, apa makna pemberian kita tu? Jadi kita kena berakhlak seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan kita mencampur adukkan kebajikan kita dengan kebatilan. Jangan kita ada sifat-sifat nifak. Dan kalau kita nak tahu sifat-sifat nifak, kita kena baca Quran. Bila kita baca Quran, baru kita tahu. Tapi masalahnya bila kita tak baca Quran, kita tak pelajari Quran, kita tak tahu perangkap-perangkap itu. Itu yang malang ya tuan-tuan. Allah sebut afala yatadabbaruna al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Apakah mereka tidak mahu memerhatikan ayat-ayat Al-Quran? Apakah dalam hati mereka ini ada kunci ke? Ada mangga ke? Yang menyebabkan kita ni tak mahu. Asalkan mendengar Quran ya, ayat Al-Quran dah mula mengantuk. Itu tanda-tanda gangguan lah tu kan. Asalkan baca ayat Quran dah mula terbatuk-batuk, dia tak selesa. Hadir majlis ilmu dah mula dah bosan. Tapi kalau majlis-majlis lain, segar dia. Tak boleh dia tengok filem apa yang dia minat, Korea ke apa ke, segar dia 2-3 pagi. Tapi kalau nasihat-nasihat daripada Quran yang menghindarkan kita tentang kebesaran Allah dan Rasul, kisah-kisah para Nabi, kita mula mata kita dah gantuk, tak segar. Sebab apa? Hati kita sudah terbiasa dengan perkara-perkara dosa dan maksiat. Maka kita kena muhasabah diri kita balik. Sebab itu
dalam ayat ini Allah Ta'ala menempelak balik orang-orang munafik itu, mengatakan ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mereka lah orang-orang yang bodoh hakikatnya, dan hakikat kebodohan mereka yang lebih tinggi apabila mereka tidak menyedari yang mereka itu bodoh, seperti mana disebut oleh Ibn Katsir rahimahullah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan jawapan mengenai semua hal yang berkaitan dengan itu melalui firman-Nya, ala innahum humus sufaha. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Dan dia menegaskan kebodohan mereka itu dengan firman-Nya, walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Artinya di antara kelengkapan dari kebodohan mereka itu adalah mereka tidak mengetahui bahawa mereka berada dalam kesesatan dan kebodohan. Ini yang perlu kita sedar lah. Kita bila tengok ada orang alim tengah bercakap, kita nak bercakap pun segan. Kita takut orang tak sedar kita ni tak pandai. Bila kita bercakap, nampak terselah ketidakpandaian kita. Tapi bahaya tuan-tuan kalau ada sifat macam ni. Orang yang bodoh, yang tidak tahu hakikat mereka ni adalah bodoh, dia suka nak bercakap. Dia suka nak merapu. Walaupun di depan majlis-majlis ilmu, walaupun dia suka nak merapu, nak menyalahkan ketidakbijakan mereka, kebodohan mereka. Yang hakikatnya bila orang tak sedar mereka ni tak bijak, tiba-tiba bila bercakap, oh baru tahu tak bijak rupanya. Baru tahu bodoh rupanya. Tetapi mereka merasakan mereka pandai. Tengok, oh munafik ni bila banyak bercakap lagi terselah kebodohan mereka. Sebenarnya orang beriman ni akan mendapat balasan baik di akhirat. Kalau mereka ini berjihad, syahid di jalan Allah, Allah berikan syurga. Syurga pada mereka. Orang yang mati syahid sekarang ni, dia punya roh disebutkan dalam hadis Nabi SAW berterbangan dalam syurga dan berterbangan ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga. Orang mati syahid antaranya sekarang ni, roh dia dah berterbangan dalam syurga. Yang lain semua duduk dalam kubur ni. Itu istimewanya orang-orang syahid, seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW. Kan? Inilah yang dikatakan bodoh oleh orang munafik, padahal mereka lah yang orang bodoh. Mereka sebenarnya gelap masa depan mereka. Mereka akan dipadamkan cahaya mereka, seperti mana disebut dalam ayat yang akan kita baca nanti. Allah Ta'ala memadamkan cahaya mereka. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, InsyaAllah banyak lagi sifat-sifat orang munafik yang akan kita baca daripada ayat-ayat daripada awal surah Al-Baqarah ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat-ayat kemudian berkenaan dengan kriteria mereka ini, supaya kita dapat menjauhi sifat-sifat begini. Inilah tujuan kita tadabbur Al-Quran. Bukan kita nak menunjuk pada orang lain, oh saya dah belajar ayat ni, inilah sikap jiran saya Ustaz. Bukan begitu. Kita kena tengok pada sifat kita. Seperti mana sifat para sahabat. Bila disifatkan orang munafik dalam Quran, para sahabat semua risau. Macam manalah keadaan aku ni, adakah aku ni termasuk orang munafik? Semua tanya seorang sahabat, Huzaifah bin Yaman, aku termasuk orang munafik tak? Antara seorang sahabat yang dibukakan rahsia siapakah orang-orang munafik. Sayyidina Umar pun takut, Sayyidina Abu Bakar pun takut, adakah mereka ni munafik? Kalau sahabat sendiri takut, takut mereka ni terjebak dalam sifat-sifat nifak, apatah lagi kita tu kan. So jangan kita nak tuding jari pada orang lain, kita tengok pada diri kita dulu. Itulah cara kita tadabbur Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keberkatan dalam kehidupan kita seharian, insyaAllah. Kita akan sambung pada ayat yang ke-14 pada minggu hadapan. Sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.